yang saya sebutkan, Sayyiduna Ayyub penyabar akhlaknya, Sayyiduna Shu'aib Qatibul Anbiya. Ini cerita berkenaan dengan Nabi Allah alaihi salam. Sayyiduna Ayyub alaihi salam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Antaranya surah Anbiya ayat 82 dan 80 sehingga 84. 83 dan 84. Dan kemudian dalam surah Sad mulai ayat 41 sehingga ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu wa fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dan dalam surah Sad Allah Taala menyebut واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب إلى آخر الآية. Disebut innahu awwab pada hujung ayat surah Sad. Jadi Sayyidina Ayyub alaihi salam, kata Sayyidina Wahb bin Munabbih, nama beliau adalah Ayyub ibni Amus ibni Al-Is ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi beliau cucu kepada Nabi Allah Ibrahim melalui Sayyidina Ishaq. Sebahagian mengatakan bahawa beliau ayah beliau bukanlah Nabi Ibrahim, tetapi seorang lelaki yang beriman ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, dan manakala ibu beliau pula adalah daripada keturunan Nabi Allah Lut alaihi salam, atau anak Nabi Lut. Ibunya adalah anak Nabi Lut alaihi salam, anak perempuan Nabi Lut, dan ayahnya yang beriman kepada Nabi Ibrahim waktu ketika dibakar Nabi Ibrahim, beliau beriman. Tapi ini pandangan yang ghairu masyhur. Pandangan yang masyhur, beliau adalah anak Nabi Ibrahim alaihi salam, cucu kepada Nabi Ibrahim, cucu juga kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Dan beliau diutuskan di Hauran dekat dengan kawasan Dimashq, ataupun dengan kawasan yang berhampiran dengan tempat tersebut. Dan sebahagian mengatakan bahawa beliau di Syam. Syam tadi bukanlah di Dimashq bidzab, tepat di Dimashq, tapi di kawasan yang berhampiran dengan Jordan. Atau tempat itu dinamakan dengan Hamah. Tempat itu masih ada sampai sekarang. Dan Sayyidina Ayyub alaihi salam makamnya 5 km daripada tempat keluarnya mata air yang beliau gunakan untuk mandi, yang kita akan bacakan nanti. Sayyidina Wahb bin Munabbih menceritakan bahawa Amus, iaitu ayah kepada Sayyidina Ayyub, adalah orang yang sangat kaya. Dan dia ada banyak tanah dan binatang ternakannya dan seumpamanya di negeri Syam. Syam kalau kata zaman dahulu adalah ibarah kepada negeri Syria sekarang, kemudian Jordan, kemudian Lubnan dan Palestin. Ini adalah Syam. Palestin, Lubnan, Syria dan juga ataupun Suria dan juga Jordan, Urdun. Jadi ini antara negeri yang disebut dengan Syam. Yang kata Nabi ke Syam waktu ketika berniaga, iaitu Nabi ke nama tempatnya Busra. Busra ini sebelum daripada Dimashq, dan sebelum daripada Dar'a. Jadi Nabi tak sempat sampai pun, sampai di Jordan saja, di tempat yang namanya Buqai'awiyah, yang saya sampai dah ke tempat tersebut, yang dikatakan tempat Nabi SAW pernah berteduh di bawah satu pokok di situ, dan pokok itu masih hidup sampai sekarang di tempat Nabi itu. Dan itu tidak ada pokok lagi. Dulu kawasan itu ada pokok banyak, sekarang semua dah mati pokok, kecuali pokok itu saja. Pokok yang pernah Nabi berteduh di bawah pokok tersebut dipanggil Syajarah Buqai'awiyah, tempat Nabi berteduh, yang dilihat oleh seorang seorang rahib Kristian pada waktu tersebut yang beribadah di tempat tersebut. Jadi Sayyidina tadi nama apa? Amus. Amus ini meninggalkan harta yang banyak, dan setelah dia wafat ditinggalkan harta tadi semuanya kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Dan waktu itu Nabi Ayyub umurnya 30 tahun. Dan Nabi Ayyub pada waktu itu ingin berkahwin, lalu beliau meminang Sayyidatuna Rahmah binta Afraim ibni Yusuf. Jadi ini cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ayyub berkahwin dengan cucu Nabi Yusuf. Dan Rahmah ini wajahnya seakan-akan Nabi Yusuf. Cantik, segak, dan orang yang sangat kuat ibadahnya.
dan dikurniakan mereka dengan 12 orang anak. Minta maaf, dengan 12 kali kandungan, yang setiap kandungan lahir 2 orang anak, laki dan perempuan. Maksudnya dia ada 24 orang anak. 12 lelaki dan 12 perempuan. Sekali beranak, kembar. 12 kali beranak. Ini Sayyidatina Rahmah, isteri kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Dalam pandangan yang lain mengatakan bahawa beliau berkahwin dengan Layya bintu Ya'qub, yakni anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang masyhur, beliau berkahwin dengan Rahmah. Nah, ini satu-satunya isteri beliau. Dan isteri inilah yang berkhidmat kepada beliau sehingga beliau wafat. Nah, ini ceritanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Allah Ayyub sebagai rasul kepada umatnya pada umur 40 tahun, dan mereka adalah Ahlul Hawaran dan Ahlu Basaniyah. Ada nama tempatnya Basaniyah, iaitu qaryah, negeri kampung yang ada di antara Dimashq dengan Azri'at. Nah, Azri'at, Izra'at. Izra'at ini adalah Dar'a sekarang. Jadi antara Dar'a dengan Dimashq ada satu kampung namanya Basaniyah. Nah, di situ tempat Sayyidina Ayyub alaihissalam diutuskan oleh Allah kepada kaum di tempat tersebut. Dan dikatakan juga satu pandangan lagi bahawa Nabi Ayyub adalah nabi ketika zaman Nabi Ya'qub lagi. Nah, ketika Nabi Ya'qub menjadi nabi, beliau juga nabi pada waktu tersebut. Nabi Ya'qub di Ardi Kan'an, Nabi Allah Ayyub di Hawaran dan Basaniyah. Ya, jadi itu satu pandangan. Pandangan yang lain mengatakan bahawa tidak demikian. Dan Sayyidina Ayyub alaihissalam Nabi Allah yang sangat luar biasa kesabaran beliau. Nanti akan diberikan, nanti dia yudrab bihil masal, diberikan contoh tauladan dengan kesabaran yang luar biasa. Dan Sayyidina Ayyub, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau dengan akhlaknya yang mulia, lemah lembut, dan banyak membina masjid, tempat solat, dan menyediakan makanan kepada fuqara dan masakin. Dan dia tidak pernah memutuskan tetamu. Siapa saja yang datang akan dijamunya dengan makanan. Dan ada pekerja khusus yang bertugas untuk menyediakan makanan kepada para tetamu. Siapa sahaja yang lapar, lalu di rumah beliau akan dijamu. Tak akan singgah melainkan balik dalam keadaan kenyang. Ini akhlaknya Sayyidina Ayyub alaihissalam. Malah beliau tidak tidak menghalang untuk diberikan binatangnya. Kalau dia perlukan kepada kambing, diberikan kambing. Kalau diperlukan dengan unta, diberikan unta. Perlukan kuda, diberikan kuda. Pemurah, luar biasa. Dan rezekinya juga luar biasa Allah Ta'ala beri kepada beliau. Dan setiap malam beliau akan bangun dan kemudian dijemput sekali dengan orang-orang lain untuk datang beribadah bersama dengan beliau. Dengan doanya beliau, dengan salatnya beliau. Lalu mereka mengikuti dan berdoa. Dan akhirnya kampung tempat beliau berdakwah, kesemuanya masuk dan mengikuti ajaran Tauhid Sayyidina Ayyub alaihissalam. Satu kampung, semuanya beriman karena kelembutan dan pemurahnya Sayyidina Ayyub. Iblis tidak senang duduk. Ada orang yang kadang yang dengki dengan dia adalah orang. Dan ada orang yang kadang dengki dengannya bukan orang. Yang dengki dengannya iblis. Yang dengki dengannya jin. Ada. Jadi kadang-kadang ada orang jatuh sakit. Jumpa dengan orang-orang saleh. Maka dia berkata, tak, ni bukannya orang dengki. Bukan kena ain ni. Ni kena dengan jin. Jin tak suka. Buat je. Ada orang macam tu. Itu kena lazim dengan wirid, dengan zikir, minta dengan Allah. Baik Sayyidina Ayyub tidak zikir, tidak wirid. Ini sya'n akhir. Ini tujuan lain. Allah ingin menguji. Dan iblis sangat dengki dengan Nabi Ayyub AS. Melihat keadaan beliau, dia sangat dengki. Dan setiap kali dia lalu di kebun Nabi Allah Ayyub, tengok dengan binatang-binatang yang dibelah oleh Nabi Ayyub, jadi dia tak senang duduk. Dan dilihat pada setiap binatang tu dicop dengan khatimus syukr, dengan cop syukur. Dan iblis dia nampak. Ini semua dengan kesyukuran ni. Dekat kebun, tanda syukur. Bukan nak tunjuk ke orang. Dan dia jamu makan orang pun kerana syukur kepada Allah. Bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, dan juga abang kata dia pemurah. Tak. Dan dilihat oleh iblis. Iblis ni ada juga lah. Dibukakan kepadanya hijab untuk dia tengok benda-benda itu. Dan iblis waktu ni boleh lagi naik ke langit. Sampai ke langit yang keempat. Tapi setelah Nabi Allah Isa alaihissalam diutus oleh Allah, maka dia tidak boleh lagi naik ke langit keempat. Kerana Nabi Isa duduk pada langit yang kedua. Jadi dia boleh naik pada langit pertama saja. Tapi setelah Nabi Muhammad diutuskan, maka tidak boleh lagi naik ke langit selepas tu. Jadi iblis sebelum tu boleh naik sampai langit keempat. Nabi Isa diutus, boleh sampai langit pertama. Tapi selepas Nabi Muhammad diutus, tak boleh naik terus lah. Jadi iblis terus tak tahu dah khabar langit. Jadi jam terus lah. Jadi ini keagungan Nabi kita SAW. Jadi iblis satu hari dia naik ke langit. Dia tiap hari dia boleh naik. Dan dia boleh duduk di mana-mana langit. Dia langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Dia boleh pilih puak ke atas. Puak ke mahal. Dan dia tak boleh lah duduk kat bukit. Main ikut laut. Geram-geram usik orang. Jenis tu lah. Dia tak boleh nak buat apa lah. Jadi dia latih anak-anak buah dia.
suruh usik orang, suruh buat kacau dan seumpamanya. Setakat usik tak ada masalah. Yang masalahnya suruh kita jadi macam dia. Itu masalah. Dengki kat orang, benci dekat orang. Tiba-tiba aja jadi tak suka. Itu jadi masalah. Jadi satu hari Iblis ketika dia naik ke langit lalu dia berdoa, "Ya Rabbi, inni tuftul arda fafatantu man ata'ani illa ibadaka minhum mukhlasin." Kata dia, saya telah bertawaf di seluruh dunia dan saya telah menguji seluruh makhlukmu, ya Allah, kalangan hamba-hambamu yang taat, dan mereka telah mentaatiku kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya mal'un, wahai yang dilaknat, hal alimta bi'abdi Ayyub." Kamu kenal hamba ku Ayyub? "Wa hal nilta minhu ma'atuli ibadatih." Kamu boleh tak uji dia dan kamu boleh tak goda dia dengan panjangnya ibadah beliau tersebut? "Wa hal tastati'u an tughayyirahu an ibadati." Kamu boleh ubah dia untuk dia beribadah bukan kepada aku? Qala Iblis, "Ilahi," kata dia, "wahai Tuhanku, innaka dzakartahu bil khair." Kamu dah sebut dia dengan baik. Innahu awwab. Walaupun ayat Quran tak turun lagi waktu itu, tapi maknanya telah dipuji Nabi Ayyub di alam sana. Maka Iblis kata, "Wa qad nazartu fi amrihi fa idza huwa 'abdun afaitahu bi 'afiyatik." Yani kamu yang telah menjaganya ya Allah. Wa razaqtahu syukrak. Kamu rezekikan dia dengan kesyukuran kepadamu. Wa lam takhtabirhu bil bala. Tapi kamu tak pernah uji dia. Kalau kamu uji dia bil masaib, falau ibtalaitahu bil masaib la wajadtahu bi khilafi ma huwa alih. Kamu akan dapati dia berbeza dengan apa yang dia sekarang. Dia tidak akan lagi sembah kamu dan dia akan lupakan kamu. Wah, Iblis penuh yakin ni. Maka Allah Ta'ala kata, "Izhab ya mal'un faqad sallattuka ala malih." Wahai mal'un, wahai yang dilaknat, pergi uji dia kalau kamu boleh. Aku telah beri kepada kamu kekuasaan ataupun kemampuan untuk kamu merosakkan hartanya. Lalu Iblis turun. Dan Iblis mengumpulkan Ifrit, raja-raja jin. Dikumpul. Maksudnya yang lawan dengan Nabi Ayyub ini, yang menguji Nabi Ayyub ni bukan alam kasar mata kita nampak ni. Yang berlaku ni adalah di kalangan yang diuji ataupun yang dipimpin oleh Iblis yang bersama dengan Ifrit. Ini raja-raja jin. Dan kemudian mereka menghancurkan, membakar kebun-kebun Nabi Ayyub, membunuh binatang-binatang ternakan Nabi Ayyub, dan malah mereka Ifrit, mereka main dekat binatang yang dibelau oleh Nabi Ayyub, dia pun jekah ramai-ramai dan mati terkejut. Semua binatang mati terkejut. Banyak mana binatang Nabi Ayyub? Ni tengok. Nabi Ayyub ada 1000 ekor kuda. Nabi Ayyub ada 1000 ekor birzaun. Birzaun ni kuda besar daripada Parsi. Kuda Parsi dia panggil. Kuda ni tapak dia besar, badan dia tinggi, dan segak. Dia panggil birzaun. Dan dia ada 1000 ekor baral, jantan dan betina. Dan ada 3000 ekor unta. Dan ada 1500 ekor unta betina. Ada 1000 ekor lembu jantan. 1000 ekor lembu betina. 10,000 ekor kambing. Dan 300 ekor keldai, dan 500 ekor keldai jantan. Keldai betina 300 ekor. Dan kemudian setiap tu pula ada anak. Tadi tu hak pak dia tu. Hak ni ada anak pula setiap tu. Berapa banyak harta Nabi Ayyub. Habis semua tu tiap-tiap hari dia akan sedekah. Dan mati dalam satu malam tu. Semua. Kita agak jadi macam mana kalau jadi gitu. Gila babi esok pagi. Ni tengok macam mana Allah Ta'ala bagi misal kepada kita dengan Nabi Allah Ayyub AS. Untuk kita ketika diuji, ingat balik kisah Nabi Ayyub. Ingat balik kisah Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan sabar. Cerita ni nanti, di belakang ni saya akan sebutkan. Ada sebahagiannya, jadi saya nukilkan riwayat saja. Saya sebutkan riwayat yang disebut oleh Wahb bin Munabbih. Tetapi ada sebahagian riwayatnya yang perlu kita perhatikan semula kerana ada sedikit masuk padanya Israiliyat. Israiliyat tadi pula yang berkait dengan kemuliaan dan keagungan Nabi-Nabi Allah. Contohnya masalah berkaitan dengan katanya Nabi Ayyub diuji dengan sakit dan kemudian kena dengan ulat di badan dia sampai tinggal lidah, 2 biji mata, hati dia saja. Habis hak lain semua jam. Dan Nabi Ayyub pula kalau ulat tadi jatuh, dia ambil letak balik dekat badan dia. Untuk bersabar. Kata para ulama, ini adalah bentuk yang tidak bagus ketika mana disifatkan tentang Nabi, malah itu sifat munafir. Dan kita dah mengaji sifat para Nabi. Antara sifat Nabi-Nabi ialah tidak boleh terkena penyakit yang munafir. Munafir maknanya yang menjauhkan orang lari daripada mereka. Jadi Nabi-Nabi tidak boleh busuk. Sebab tu Nabi-Nabi tidak boleh bau ketiak. Kita bau ketiak tu memang dah confirm lah. Peluh-peluh ya bau ketiak, kena bau minyak wangi. Nabi mustahil. Para anbiya bau ketiak. Mustahil para Nabi bau daki. Nabi-Nabi wangi. Dan Nabi-Nabi dalam keadaan yang sangat baik tubuh badan mereka. Paling cantik, antara yang paling cantik,
manusia yang cantik dan yang paling cantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tak kenal penyakit tadi, penyakit yang tidak betul, cuma kita baca juga ni nak tengok riwayat yang disebut yang dinafikan oleh para ulama, yang tu yang kita pegang. Yang kita pegang maksudnya yang ditolak. Cuma ada riwayatnya. Jadi kalau kata ibu ayah semua, para penuntut ilmu, para guru baca kitab dan jumpa cerita tentang benda tadi, kena ambil perhatian. Kata ada kisah ni perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu. Tidak boleh ceritakan melainkan untuk menyebutkan bahawa kisah ini fihi maqal. Maksudnya ada pandangan yang lain yang lebih tepat apa yang kita ceritakan tadi. Jadi saya ceritakan dan kita dah sebutkan juga. Sebab takut lagi ada orang dia jahat. Kita cerita tadi dia potong kisah kita cerita, dia kata tengok. Dia pergi cerita kisah Israiliyat pula lah. Padahal kita dah sebut dah awal. Patutnya ni saya sebut last sekali. Tapi saya sebut awal untuk apa? Untuk nak elak daripada fitnah tersebut. Boleh tak? Ni saksi ramai ni. Bukan saksi nikah lah, saksi ni. Saksi cerita. Jadi, bila mana diuji dengan macam tu, maka Iblis datang pada waktu itu kepada Nabi Ayub yang sedang solat pada waktu malam, dalam keadaan rupa salah seorang daripada pengembala Nabi Ayub. Dia duk jaga lembu-lembu tu. Jadi dia main dalam keadaan muka dia jadi hitam sikit kerana macam kena bakar. Dan kemudian dia main-main buat macam terkejut. Dia kata, "Ya Ayub, adrikni fa ana naji duna ghairi." Tolong saya, dia kata. Saya aja selamat ni. Hal lain semua mati habis dah. Dia kata, habis semua. Tidak ada satu pun yang dibiarkan. Dia kata, "Ra'aitu naran aqbalat minas sama' fa ahraqat amwalak." Nah, saya telah melihat api turun daripada langit. Bakar tu dia. Dia dengan ifrit. Dia kata, betul untuk ibu ayah semua cerita macam ni. Hak ni tak ada masalah ni. Hak ni kalaupun diceritakan oleh Wahb bin Munabbih yang diambil daripada Israiliyat ini tidak ada masalah. Lepas tu kata ulama, hadisu an bani, kata Nabi, hadisu an bani Israil wala haraj. Boleh cerita tentang daripada Bani Israel. Cuma jangan lebih-lebih. Wala haraj tadi itu jadi qaid. Yang kata ulama, jangan berlebihan sampai masuk kepada maruahnya para nabi. Ataupun tentang kepribadian para nabi sampai jatuh orang panggil apa daging jatuh jadi macam mayat hidup dan semua tu tak boleh. Cuma kalau kita cerita saat gini, kita dah sebutkan kata kisah tadi perlu untuk diteliti. Tidak boleh untuk kita sebutkan melainkan menyebutkan kata kisah tadi tidak betul. Tapi yang ni tak ada masalah ni. Yang iblis main berupa apa semua ni tak ada masalah. Kerana ni tidak berkaitan dengan maruah Nabi. Jadi dia datang kata saya nampak angin api turun daripada langit bakar harta kamu. Jadi ini tak mustahil buaya semua. Kalau ada rumah orang kadang terbakar, yang bakar tadi adalah binatang-binatang ni. Boleh jadi. Betul kata ulama kalau ada berlaku kebakaran, kalau kita orang panggil tak sempat sementara tunggu bomba ataupun untuk datang bantuan, azan dulu. Azan kuat-kuat di situ. Pernah berlaku ada satu kebakaran di satu pondok. Semoga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut. Waktu dilaungkan azan katanya api berkumpul pada waktu itu. Tidak api itu merebak. Jadi waktu azan nampak api itu datang. Datang berkumpul satu tempat. Jadi dia tak merebak. Sekurang-kurangnya boleh macam tu pun tak apa. Ini barakah azan. Jadi jangan lupa kalau kata yang gelabah lagi. Nampak saja kebakaran, azan. Tapi kalau dia bakar sampah tak payahlah. Nampak saja kebakaran rumah, bakar kereta, azan. Macam tu. Jadi dia kata saya nampak api turun daripada langit membakar hartamu dan kemudian saya mendengar katanya sami'tu nidaan minas sama' mendengar suara daripada langit menyebut hadza jazaa'u man kana mura'iyan fi 'amalihi yuridu bihi an-nasa dunallah. Pandai ditambah pula. Dia kata saya dengar ada suara menyebut inilah balasan kepada orang yang melakukan amal kerana riak dan nak tunjuk ke orang. Tengok dah. Nampak dah. Yang ni yang iblis duk lempak dalam kepala otak orang kalau rumah orang terbakar. Rumah tempat-tempat bakarnya dia, ni mesti tak bayar zakat ni. Dia kira kot tu. Jadi, lepas tu kena ada baik sangka dulu dengan orang. Jangan duk kalut dengan hal orang. Dan aku dengar pula kata iblis, sami'tun nara taqud, aku dengar api pula. Sekarang ni dengar api pula. Tadi dengar daripada langit, dengar api pula. Api kata ana narul ghadab. Saya adalah api kemarahan. Nabi Ayub tak balah. Bahkan Nabi Ayub terus menunaikan salat. Walam yaktaris bihi. Dan sikit pun dia tidak berubah. Tak ada goncang, tak ada berubah sikit, khusyuk dalam solat beliau sampai selesai solat beliau. Lalu beliau pun pusing. Maka dia kata ya hadza kasarta alayya. Dia kata wahai fulan, kamu dah berlebihan. Sampai sebut kata aku ni sombong, sampai kamu sebut kata aku ni riak, sampai kamu sebut kata Allah telah menurunkan murka kepada aku. Dia kata hadhil amwal laysa li. Hadhil amwal laysat li. Bal hiya li rabbi yaf'alu fiha ma yasha. Harta tadi semua tu bukan aku punya. Tu Allah Ta'ala punya. Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Allah nak bakar, Allah nak ambil balik, Allah punya. Bukan aku punya. Jam terus iblis. Iblis kata apa? Sadaqta. Betul.
Balik itu ya. Esoknya orang kampung pula. Pakat mai tengok. Lalu mereka pun pakat sembang sama-sama mereka. Mereka kata apa? Halla qabada Ayyub hadhihi al-amwal qabdan jamila. Mungkinkah Nabi Ayub sebenarnya sebelum ni harta dia dapat ni mungkin tak betul kot. Tu yang kena bakar tu. Kok tu pula. Sampai ke Nabi pun dia pesyak. Ini masalah ni orang. Dan akhirnya bila mana Nabi Ayub mendengar ucapan tadi, jadi sempit juga dada beliau dengan ucapan-ucapan buruk tadi, tapi dia tidak jawab. Lalu dia sebut alhamdulillahi ala qada'ihi wa qadarih. Segala puji bagi Allah dengan qada dan qadarnya. Dan riwayat yang lain disebut setelah itu iblis pula naik lagi ke langit. Kemudian Allah Taala kata kepada iblis, ya mal'un, kaifa wajadta 'abdi Ayyub wa sabruhu ala dhahabi amwali. Bagaimana kamu tengok hamba aku? Hartanya telah hilang semuanya dan bagaimana sabarnya? Kamu boleh uji dia? Dia kata, ilahi, innaka qad matta'tahu bil aulad. Wahai Tuhanku, kamu telah berikan anugerah kepadanya dengan anak-anak ramai, 24 orang kan anak. Falau sallattani alaihim lawajadtahu ghaira sabir. Kalau kamu bagi kemampuan kepada saya untuk saya hancurkan anak-anaknya, maka kamu akan tengok dia tidak sabar. Maka kata Allah, ya mal'un izhab faqad sallattuka alaihim. Kamu boleh untuk lakukan kalau kamu mampu. Dan diberilah oleh Allah dengan keizinan. Fanqadda iblisu ala babi qasri Ayyub alladhi fihi aulad. Iblis turun pergi ke istana tempat anak-anak Nabi Ayub duduk di situ. Lalu digoncang istana tadi sampai hancur, jatuh dia punya bangunan tadi di atas anak-anak Nabi Allah Ayub. Dan waktu itu kebetulan istrinya Sayyidatina Rahmah tidak ada di istana pada waktu, tidak ada di rumah beliau bersama dengan anak-anak. Dia keluar untuk menguruskan ada urusan. Maka waktu itu Allah Ta'ala menganugerahkan wahyu kepada Nabi Allah Ayub, kepada tanah, anihfidhi awlada Ayub. Jagalah anak Nabi Ayub. Maksudnya mereka wafat, tapi dikebumikan terus ke dalam tanah dengan baik. Dan kemudian bila mana iblis sampai kepada Nabi Ayub, dia kata, "Lau ra'aita qusuraka kaifa tahaddamat." Kalaulah kamu tengok wahai Ayub, bagaimana kamu punya istana kamu jatuh, runtuh, anak-anak kamu ada dalamnya, ada yang pecah kepala, ada yang putus tangannya, ada yang putus kakinya, ada yang tercabut matanya. Sebut habis semua. Dan benda yang menggerikan. Sampai menangis Nabi Ayub ketika dengar anak-anaknya semua mati, 24 orang. Mati semua. Jatuh bangunan. Bangunan runtuh. Dan kemudian Nabi Ayub ketika menangis tadi dia menyesal. Dan kemudian dia beristighfar kepada Allah dan sujud terus pada waktu tersebut karena takut dengan Allah. Karena tangisan tadi dia takut karena tidak redha dengan perkara tersebut. Kemudian iblis jumpa dengan Allah, lalu Allah kata, ya mal'un insarif an Sayyidina Ayub tengok kepada lelaki yang main cerita kat dia tadi ni, terus dia tahu dah tadi yang datang ni iblis. Dia kata, ya mal'un insarif anni qaiban. Belah kamu, pergi kamu daripada aku ni. Fa inna awladi kanu 'ariyatan 'indi. Anak-anak aku tadi hanyalah pinjaman sahaja. Allah bagi pinjam dan Allah berhak untuk ambil balik bila-bila masa. Bolehkah jumpa macam tu? Agak-agak kan? Dalam riwayat yang lain disebutkan kata Sayyidina Ayyub alaihi salam menyebut, alhamdulillahi hina a'tani wa hina naza'a minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku dan telah mengambil kembali daripada aku. Uryanan kharajtu min batni ummi wa uryanan a'udu fit turab. Saya lahir dalam keadaan telanjang dan mati nanti kembali juga telanjang. Laisa laka ayyuhal insan an tafraha hina a'arak. Jangan kamu gembira wahai manusia ketika mana dipinjamkan. Wala an tahzana hina ukhidha i'aratuhu minka atau aqada i'aratahu minka. Jadi kalau kamu diambil balik pula pinjaman tadi, jangan bersedih karena itu bukan kamu punya. Kalau dibagi, jangan terlalu gembira. Maksudnya sonok sangat macam kamu punya. Dan kalau diambil, jangan bersedih kerana itu bukan kamu punya. Wallahu awla bika wa bima a'arak. Allah lebih utama kepadamu dan juga yang telah meminjamkan kepadamu. Tamam? Maka kata, yaqulu li nafsihi walau alima rabbuka bika ghaira dhalik la adqalaka al-jannah wa najjaka min al-imtihan wal ikhtibar fama 'alayka illa an tashkura rabbak. Fansarafa iblis biqufayyi hanin. Jam tu iblis kata, dia jawab tu pula dah. Ni bahasa yang tak akan jumpa kepada orang-orang yang diuji. Ni bahasa orang yang sangat sabar. Kemudian bila sampai kepada Allah, lalu Allah Taala kata kepada iblis, ya mal'un, kaifa ra'aita 'abdi Ayyub wastighfaruhu 'inda bukaih. Cuba kamu tengok bagaimana kamu tengok wahai mal'un dengan hamba-Ku Ayyub dan bagaimana dia beristighfar ketika dia menangis dengan kematian anaknya. Anak dia mati, dia menangis. Dia istighfar. Tangisan tersebut. Maka kata iblis, ilahi innaka qad mata'tahu bi'afiyati nafsih wa fiha 'iwadun 'anil mal. Kamu dah bagi dia dengan kesihatan pada jiwa. Kalaulah kamu beri kepadaku kekuasaan untuk aku menghancurkan tubuhnya pula, lakana la yubsir.
La yasbir. Maka dia tidak akan mampu bersabar. Jadi bagi saya kemampuan untuk saya sakitkan dia. Fanudiya ya mal'un, maka Allah Ta'ala memberikan ucapan. Allah Ta'ala kata, ya mal'un izhab faqad sallattuka ala jasadihi illa aynaihi wa lisanihi wa qalbihi wa sam'ihi. Ini yang akan jadi permasalahan sikit. Bila cerita kata Allah Ta'ala kata, pergilah, aku telah beri kepada kamu penguasaan kepada jasad Nabi Ayub. Ini satu. Maksudnya iblis ada penguasaan terhadap jasad Nabi. Ini yang kata ulama ni masuk Israiliyat dipanggil dakhil dalam ilmu tafsir atau dalam ilmu tarikh. Yang ini perlu untuk diperlihatkan semula, dan kebanyakan para ulama tidak bersetuju dengan ta'lil ini, dengan pengkisahan ini. Maka kita cerita juga untuk beritahu kata kalau jumpa lepas ni kena maklum kata ini kisah telah ditolak oleh para ulama. Yang sebelum ini tidak ada masalah. Jadi kata kecuali pada dua matanya, lidahnya, hatinya dan pendengarannya. Itu jangan ambil. Maka iblis turun dan kemudian dikenakan kepadanya dengan penyakit. Faham? Jadi waktu kena penyakit jadi macam mana? Dalam riwayat disebutkan kata tama'ata minha sya'ruh. Rambut Nabi Ayub jadi luruh. Taqarrah jami'a badani. Taqarrah jami'u badani. Badannya seluruh jadi bernanah. Dan kemudian hari kedua jadi gatal. Dan kemudian makin kuat pada hari ketiga. Hari keempat jadi hitam tubuh. Ini mustahil. Para Nabi jadi menjadi mustahil. Dan kemudian penuh dengan nanah dalam daging pada hari kelima. Allah. Hari keenam dah ada ulat. Dan kemudian keluar pula air nanah pada hari ketujuh. Ayak apa? Ayak busuk tu keluar pada hari yang ketujuh. Dan kalau kata jadi gatai, garu, bila garu saja kali dengan kuku-kuku luruh. Dan kemudian kalau kata jatuh pula ulat, Nabi Ayub akan ambil balik katanya. Ini yang ulama rak dan kata tidak benar. Karena mustahil jasad Nabi Ayub sampai begitu. Tak, sebenarnya dalam kisah kata ulama Nabi Ayub cuma tidak mampu melakukan kerja saja. Sakit dalam bahagian dalam. Luaran Nabi Ayub masih cantik dan segak. Tamam? Masih comel dan segak, cuma dalamnya saja yang tidak mampu. Tapi kalau ikut kisah ni, disertakan kata ramai pakat lari kerana bau dan seumpamanya, dan sehingga Nabi Ayub minta kepada isterinya Rahmah untuk memindahkan beliau keluar daripada masjid Syarimi, dan tidak ini. Keluar daripada masjid kerana dia tidak mau nanti masjid akan dirosakkan ataupun dikotori dengan najis tadi. Dan kemudian dibawa pindah. Sampailah orang kampung pada permulaan tak boleh terima lagi. Ketika Sayyidatina Rahmah keluar untuk pergi cari makanan, jadi orang kampung dulu yang ditolong dulu ni. Maka kata, bahaya ni. Dia duduk dengan Ayub, takut nanti bawa main penyakit kat kita pula. Dia dah pegang. Ni iblis lah duduk main ni. Iblis main pergi hasut kat orang kampung pula, kata bahaya ni. Kalau dia main, makanan yang dia sentuh, pinggan yang dia pegang, rumah yang dia masuk, bahaya tu. Nanti kamu kena penyakit tu juga. Akhirnya mereka pun halang tidak bagi masuk. Hinggalah terpaksa berpindah ke kampung lain. Buatlah kemah. Nabi Ayub dijaga oleh Rahmah, dan Rahmah keluar, dan mula-mula ditolong, dan kemudian iblis main pula kampung tu. Abang kata, jaga, tu bini Nabi Ayub tu. Dia duduk jaga Nabi Ayub, dia jaga Ayub, dan Ayub ada penyakit, dan boleh jadi nanti kampung kamu pula akan tersebar penyakit. Dihalang pula Nabi Ayub keluar. Tapi kampung ni bagus sikit. Kampung ni kata, tak payah masuk kampung, kami akan sediakan makanan di hujung kampung. Kamu boleh ambil di situ. Sampai akhirnya tak bagi terus pula. Karena masalah lain pula dan seumpamanya. Dan sampailah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji pula Nabi Ayub dengan isterinya, Sayyidatina Rahmah. Rahmah ni orang yang sangat baik. Setiap hari dia akan keluar pergi cari makan dan seumpamanya. Tapi iblis ni dia tak senang duduk. Dia mai kepada Rahmah, lalu dia berupa jadi seorang lelaki, naik keldai. Lalu lelaki ni kata, kamu ni Rahmah kan? Isterinya Ayub. Dia kata, ya saya. Dia kata, inni a'rifukum wa antum ahlu ghina wa yasar. Sebelum ni kan aku kenal kamu ni orang yang kaya, orang senang. Apa yang menyebabkan berubah ni? Duduk di kemah, jalan macam ni saja, minta makanan dan seumpamanya. Maka disebutkan oleh Rahmah cerita tentang apa yang berlaku kepada mereka, balak yang diujikan oleh Allah, dengan matinya anak-anak, dengan harta dihancurkan, dan yang terkena kepada Nabi Ayub. Jadi kemudian iblis tanya lagi, wa fi ayyi syai'in asabatkum hadhihi al-masaib? Kenapa kena macam tu? Apa yang sampai kena uji macam berat tu? Maka kata Sayyidatina Rahmah, li'anna Allah arada an yu'zama lana al-ajra ala qadri bala'ih. Ini jawapannya masya-Allah. Rahmah kata kerana Allah nak meninggikan lagi pahala kami dengan ujian tersebut. Dia tak kata kerana tidak sayang, nak, kerana Allah nak angkat lagi darjat. Maka iblis kata, bi sama qulti. Tak kena tu. Buruk kamu jawab tu. Tak kena. Dia kata sebenarnya di langit ada Tuhan, di bumi pun ada Tuhan. Tuhan bumi saya.
Dia mengaku Tuhan lah. Dia kata Tuhan langit kamu sembah, Tuhan bumi kamu tak sembah. Bila tak sembah Tuhan bumi, dia marah. Tu dia ambil balik. Harta-harta anak-anak kamu diambil. Dan juga dia dikenakan dengan penyakit. Kalau kamu nak, kamu kena sembah aku dulu. Nak tahu kata aku Tuhan ke tak? Nak tengok harta kamu, aku dah simpan, dia kata. Itu kamu gambar saja kata harta kamu hancur. Kamu sembah aku bagi balik. Lalu dibawa Rahmah pergi ke satu tempat di wadi dan kemudian diubahkan mata. Ditipu mata Rahmah. Dilihat dekat wadi itu semua harta Nabi Ayub. Sekali dengan istana dia, anak-anak dia pun duk main. Pada itu semua jin, pandangan mata saja. Jadi bila tengok tu dia kata, percaya tak? Percaya tak kata aku Tuhan? Ni semua harta kamu. Sembah aku, bagi balik. Rahmah kata apa? Aku tak tahu nak kata apa. Kata. Balik nak tanya Nabi Ayub dulu lah. Hak ni sir, kata ulama. Sir, ketika seorang tadi ada gurunya. Kita kalau diuji apa-apa pun, balik semula kepada guru kita. Dan dia akan pegang tangan kita nanti. Ini sir. Rahmah tidak sesat kerana dia berpegang dengan gurunya, Nabi Ayub. Ketika dia pegang dengan guru, dia takkan lari. Lalu dia kata nanti, hatta uraji' Ayub. Sehingga aku balik atau hatta arji'a ila Ayub. Sehingga saya balik, rujuk dulu kepada Nabi Ayub. Baru saya boleh tentukan. Saya nak tentukan tak boleh. Ini yang kita cerita sebelum ni, ada seorang murid yang tak pernah, yang selepas tu tak main kelas tok guru dia. Kelas guru lepas asar ada rawhah, ada baca kitab lepas asar. Biasanya para ulama akan lepas asar ni baca kitab tasawuf, tak baca kitab nahwu. Dan tu dilarang pula oleh sebahagian ulama baca kitab nahwu lepas asar. Nahwu baca eloknya waktu pagi, jangan baca lepas asar. Asar baca tasawuf. Karena waktu tu rezeki rohani, kata ulama. Rezeki ni ada dua waktu dibahagikan. Waktu subuh, selepas subuh dimaksum ataupun dibahagikan rezeki rezeki jasadi. Ni rezeki kita, makan minum kita. Waktu Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah berkati umatku pada awal pagi mereka. Maksudnya jangan tidur awal pagi. Awal pagi jangan tidur lepas subuh. Bangun, wirid sampai terbit matahari. Kalau letih tengah waktu tu baru tidur. Lepas terbit matahari nak tidur tak apa. Sebelum matahari terbit jangan tidur. Wirid dulu. Duduk. Kalau boleh wirid daripada subuh tu sampai dah terbit matahari, kemudian sembahyang pula duha 2 rakaat, maka pahala haji yang sempurna dan sempurna. Boleh. Haji tiap hari boleh buat pahala haji. Kalau kita buat amalan macam tu saja. Walaupun tak pergi Mekah, dapat pahala haji. Haji pula sempurna Nabi kata. Tapi orang ramai yang tinggal di kalangan kita. Faham? Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi cerita apa tadi? Dan rezeki asak pula, rezeki maknawi. Sebab tu masyayikh akan baca kitab tasawuf kerana rezeki waktu tu rezeki makna. Rezeki ruh. Jadi tok guru ni duk baca kitab, anak murid dia tak main kelas lepas tu. Jadi tok guru tanya kat anak murid yang lain ni, mana santri seorang lagi ni, awak dia tak main. Apa kata dia ada urusan dia. Tok guru panggil main. Tanya kenapa tak main dah kelas? Kata murid ni, dia kata sebab tiap-tiap hari saya dah ke langit, ke syurga. Tiap hari ada malaikat bawa saya ke syurga. Tok guru tak kemah ni. Nah. Dia tiap-tiap petang. Waktu kelas tok guru tu yang bawa pergi syurga. Tapi dekat maghrib balik keluar. Dah maksudnya dah habis dah kelas tok guru je, hantar balik dia. Masuk perjalanan syurga ni. Tengok habis bidadari, tengok habis semua sungai-sungai syurga, masya-Allah. Baik. Jadi akhirnya apa ni, tok guru tu kata kat dia, baguslah, dah sampai. Dia kata dah sampai, alhamdulillah. Tapi kalau dah sampai, bawa keluar. Mana ada orang masuk syurga keluar balik? Hak tu kan tujuan. Kalau dah sampai syurga, duduk, jangan keluar. Jadi lepas ni kalau dia minta keluar, jangan keluar. Beritahu saya nak duduk tu. Oh, dia betul juga tu. Dia tiap petang tu masuk duduk bodoh lagi lah. Tak ada bimbingan. Tok guru bagi peluang, bagi petua ni. Akhirnya esok malam petang tu dia pun nak pergi. Ramai pula. Mai malaikat tadi bawa dia masuk syurga. Bawa naik ni, terbang, naik. Tempat tinggi. Ke syurga, masuk jalan. Elok nak keluar saja. Waktu keluar adalah waktu kelas guru tu habis. Itu yang biasanya. Kelas tok guru habis, boleh keluar. Elok nak keluar, dia kata saya tak mau keluar. Dia kata awak tak mau keluar, tiap hari boleh dia keluar. Keluar je. Esok kita main lain. Petang esok kita main lain. Tak, dia kata mana ada orang keluar daripada syurga. Saya tak perasan sebelum ni, dia kata ni hari ni saya tak mau keluar. Dia kata. Dia kata pandai-pandai dah ni. Ni kamu ni, main mana pula ni pandai-pandai jawab ni, dia kata. Ni kamu mesti kamu pergi jumpa dia ni. Jumpa Syekh. Dia kata, ya saya jumpa dia, kurang acak, dia kata. Masa tu baru bertukar habis semua. Tu jadi hutan, dalam hutan, dan rupanya yang bawa tadi adalah iblis. Siapa yang bawa dia tadi? Iblis. Siapa yang selamatkan dia? Guru. Guru dia yang pegang tangan dia pada waktu tersebut. Walaupun pada jauh. Sayyidatina Rahmah diselamatkan begitu.
Walaupun dilihat dengan benda yang elok-elok dan seumpamanya, maka dia kata, la adri, saya nak bagi hukum taati hatta arji'a ila Ayyub. Sehingga saya kembali kepada Nabi Ayyub. Saya rujuk dia dulu. Maka bila rujuk kepada Nabi Ayyub marah sungguh. Nabi Ayyub Nabi, Rasul Allah Ta'ala. Nabi Ayyub kata apa? Qad nahaituki marrah. Saya dah larang dah kamu sekali. Dulu ada sekali dah. Berlaku sebelum tu peristiwa. Peristiwa yang Nabi Ayyub, sebelum saya terlupa nak cerita, ada lelaki ni berupa jadi doktor, mai jumpa dengan isteri Nabi Ayyub, Rahmah, kata kepada Rahmah, kalau kamu nak Nabi Ayyub sembuh, ada cara dia. Cara dia, kamu ambil burung ni, sembelih burung ni, jangan sebut nama Allah. Nampak tak tu? Syarat dia pun dah kurang ajar. Sembelih, jangan sebut nama Allah. Kemudian, masak dengan arak. Kemudian bagi dia minum. Dan makan sup arak tadi. Dia akan lega. Sayyidatina Rahmah kata, hei, dah kawan nak bagi suami lega. Cerita macam tu, kata tak apa, yang penting lega. Balik tanya dulu kat Nabi Ayyub. Saya jumpa tadi seorang tabib, doktor, dia kata, kalau nak bagi kamu lega, elok, ambil burung ni, sembelih tapi jangan sebut nama Allah. Kemudian masak dengan arak, bagi kamu minum. InsyaAllah lega. Nabi Ayyub kata, Nabi Ayyub marah sungguh. Nabi Ayyub kata, ish, kurang ajak iblis ni. Dia kata, tu iblis, dia kata. Yang ajak kamu tu iblis. Nah, tinggalkan. Jangan buat macam tu. Lalu akhirnya mai pula kali kedua ni. Nabi Ayyub marah lagi. Nabi Ayyub kata, kalau kamu buat lagi lepas ni, kamu ingat, kamu buat lagi lepas ni, saya akan pukul kamu 100 kali. Ni yang pukul 100 kali tu. Yang kena pukul 100 kali yang sebut tu kan. Yang ni cerita dia. Dan kemudian, panjanglah cerita tu. 11 setengah dah. Cerita tu je. Ni banyak kitab lagi ni. Tapi pernah dengar ke kisah ni? Ada tak pernah dengar? Jadi bila mana Nabi Ayyub diuji berapa tahun? Ini saya ringkaskan cerita ni. Panjang cerita ni. Cerita ni 20 muka surat. 20 muka surat ni saya ringkaskan. Nabi Ayyub diuji berapa tahun? Satu pandangan mengatakan 18 tahun diuji. 18 tahun diuji macam tu. Sampai orang kampung tolak. Sampai keluar daripada negerinya. Diuji oleh Allah dengan sangat berat. Tapi dia sabar. Dan isterinya juga pada permulaan sabar. Tapi akhirnya diuji sikit dalam perasaan ada mungkin dah terlalu lama sangat. Lepas tu kita kena minta doa kepada Allah kalau kita sakit jangan terlalu lama. Kerana takut nanti anak yang sayang dekat kita jadi tak berapa senang dengan kita. Ada awliya-awliya dia doa macam tu. Allah tarik nyawa saya tanpa difitnah, tanpa diuji. Kalau kata saya dicatat untuk saya mati, maka matikan saya tanpa diuji dengan fitnah, dengan ujian lah. Fitnah tu maksudnya ujian. Ujian apa? Ujian paling berat kali ketika orang sakit. Dia akan berubah akhlak dia. Sebab tu kalau orang faham dengan orang sakit, dia akan tahu kata orang sakit ni telah berubah akhlaknya. Sebab tu ada 3 keadaan orang ni akan berubah. Yang pertama ketika dia sakit, yang kedua ketika dia musafir, yang ketiga ketika dia puasa. Dia akan berubah akhlak 3 ni. Sebab tu musafir, orang akan berubah akhlak kerana dia berpisah daripada tempat yang dia biasa. Sebab tu kalau dia marah tengah musafir, jadi letih. Kerana musafiran kan letih. Maka dia akan jadi berubah akhlak. Dia nak marah, jadi panah baran. Dia biasa. Jadi kalau orang faham tengah duduk musafir sekali, tengok kawan ni duduk panah baran. Tenang saja. Kerana dia semua berubah akhlak ni. Lepas tu dia pula kata, dengan dia aja saya pun boleh berubah akhlak. Dia Jadi, apa ni, itu satu. Yang kedua kalau puasa. Puasa juga berubah keadaan. Berubah daripada keadaan biasa, duduk makan waktu tengah hari. Hari ni tak boleh makan. Dia akan berubah nanti. Di mazhaj dia akan berubah. Sebab tu orang yang biasa dengan puasa, dia akan boleh jadi sabar. Dia akan dilatih dengan akhlak sabar. Dan kemudian yang ketiga, dia akan, ketika orang tu sakit. Orang sakit sama juga. Dia akan berubah akhlak dia. Lepas tu kadang-kadang kita tak tahan dengan orang sakit. Ada dia maki kita. Ramai orang, ada seorang ibu ni mai jumpa saya di satu tempat ni lah. Dia kata kat saya, dia jaga mak dia. Mak dia sakit. Tapi mak dia aja duk maki dia. Dua abang dia tu lagi baik. Padahal hak tu seorang pun tak jaga dia. Hak tu tak pernah jaga pun kat dia ni. Duk mai minggu-minggu tu pun mai duk buat-buat bagi nampak jangan romantik sikit. Hak kena dia. Dia ni hak duk jaga tiap hari ni, hak bagi mandi, hak duk basuh berak, apa semua, tapi duk kena maki. Sekali dengan anak-anak dia kena maki. Nampak? Anak dia kena maki. Sampai satu hari tu dia balik, anak dia kena pukul lagi. Mak dia marah pada pukul anak dia. Luka, dahi. Itu macam mana saya nak sabar? Saya kata sabar. Itu nak kata apa lagi? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Saya nak kata apa? Mak. Lepas tu kena doa kepada Allah Ta'ala, jangan sampai Allah uji kita dengan macam tu. Kerana sakit terlalu lama, duk atas katil, kita nak tahan. Kita akan keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Atau sebut-sebutan yang tak elok. Kecuali yang duk atas katil tu wali min awliya illah. Itu lain. Tapi boleh jadi juga wali-wali ni, Allah Ta'ala bagi hal kepada dia untuk dia maki orang tadi, untuk orang tu sabar, orang tu pula jadi wali. Boleh jadi. Dia menerbitkan kewalian orang lain. Ada seorang nama Syekh Bajal Haban yang kita pernah cerita sebelum ni. Syekh Bajal Haban daripada Yaman. Syekh Bajal Haban ni,
dijadikan misal oleh orang di tempat dia dengan sabar dengan isteri. Isteri dia, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Maki dia tiap hari. Isteri dia maki dia tiap hari. Sampai satu hari dia sabar sungguh. Sampai orang letak misal dengan dia. Kalau kata orang tengok bini duk maki, duk beletak-beletak tu, tak apa, Syekh Bajal Haban teruk je. Jahan ini biasa lah. Nah. Cakap maki tak basuh pinggan ya. Kita pun sama naik juga tu lah. Hak bagi semak kita, bila rumah semak kita marah. Kita bagi semak tadi. Jadi Syekh Bajal Haban tu dia tak tahan. Kena teruk sangat ni. Dia pergi ke bukit. Pergi ke bukit nak cari tempat nak beruslah. Masuk dalam satu gua, tengok ada 3 orang duduk dalam gua tu. Tok Wali ada 3 orang tengah duduk wirid. Dia pun tanya, kata boleh tak saya nak duduk sekali? Dia kata boleh, tak ada masalah. Pakai ibadah sekali. Jadi pakai duduk dalam gua tu, waktu makan, pakai kumpul 3 orang. Wali pertama angkat tangan. Tak sebut apa, tengok duduk senyap tu. Tapi makanan turun daripada langit. Oh, pup, duduk depan ni apa? Pakai makan, alhamdulillah. Mai waktu makan kedua pula, wali kedua pula angkat tangan. Turun makanan daripada langit. Pup, makan, ramai-ramai. Mai waktu ketiga, wali ketiga pula. Mai waktu keempat, Syekh Bajal Haban kata, nak minta apa dia? Dia kata, depa ni semua kat minta ni. Lepas tu dia pun tanya, saya nak tanya ni. Dia kata, wali-wali tu kata, kami dah semua dah buat dah. Kamu pula lah. Dia kata, saya nak tanya lah. Kamu baca doa apa? Yang boleh turun makanan daripada langit? Dia kata, kami bertawassul, ya Allah, dengan berkat sabarnya Syekh Bajal Haban, dia pun tak kenal dah. Dengan berkat sabarnya Syekh Bajal Haban, turunkan makanan kepada kami. Allah. Dia kata, rupanya daripada doa sebut nama dia. Baru turun makan dan dia terus minta izin untuk balik. Balik sampai di kampung, Allah tarik nyawa dia. 3 orang ni, duduk dalam gua tadi ni, terkejut dengan Syekh Bajal Haban meninggal. Mereka pun turun daripada gua tadi, pergi ke kampung tadi, tengok wajah Syekh Bajal Haban, terkejut mereka. Dia ni duduk dengan mereka dalam gua tadi. Tanya kat mereka doa apa? Doa dengan dia. Nah, kata sebahagian ulama, Syekh Bajal Haban ni jadi wali kerana isteri dia. Sabar dengan isteri dia. Dan kata sebahagian kata, isteri dia tu pun wali juga. Tapi dia nak bagi kedudukan suami dia lagi tinggi daripada dia, maka dia uji suami dia dengan benda tadi. Makanya suami dia lagi tinggi kewalian daripada isteri dia. Faham tak? Jadi al-asas husnul zan. Baik sangkalah kita dengan semua orang, insya-Allah. Jadi kalau bini kita duk marah kat kita tu, kita kata ni mungkin untuk jadikan kita wali kau ni. Itulah. Ni nak bagi aku jadi wali ni, itulah. Soalnya kita sabar. Baik. Jadi bila mana Nabi Ayub diuji 18 tahun. Kemudian pada satu hari Jumaat, sebelum tergelincir matahari pada hari Jumaat, Sayyidina Jibril turun bagi salam kepada Nabi Ayub. Sayyidina Jibril alaihissalam bagi salam, dan kemudian Nabi Ayub tanya, "Man anta?" Di sini dalil kata ulama, para nabi tidak mengenali Sayyidina Jibril ketika datang dalam rupa lain. Kalau datang dia akan tanya dulu, "Siapa kamu?" Dia akan beritahu, "Saya Jibril." "Siapa kamu?" "Saya Mikail." "Siapa kamu?" "Saya malaikat Israel." Dia kena tanya. Nabi Muhammad sahaja, mana-mana malaikat turun, Nabi tak akan tanya. Nabi kenal terus itu malaikat. Nabi tak akan tanya. Waktu Sayyidina Jibril waktu turun tanya soalan kepada Nabi, dan para sahabat tanya, "Siapa lelaki itu?" Turun dalam keadaan yang segak, kami tak pernah tengok di Madinah. Hai'ah pelajar penuntut ilmu yang datang, tapi nampak macam rapat dengan Rasulullah. Lalu Nabi beritahu itu Jibril. Dan Nabi tak tanya pun, "Man anta?" Kamu ni siapa? Karena Nabi kenal fi awwali wahlah. Kelihan pertama aja kenal dah. Tengok kali pertama kenal terus dah. Tak perlu tanya. Ni kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, salah satu khususiat Nabi yang tak disebut oleh para ulama dalam kitab. Tapi beliau sebutkan. Ada beberapa perkara yang beliau kata, ni Allah Ta'ala bagi kepada aku ilham, mengetahui tentang khususiat baginda Rasul yang tidak disebut. Dan antaranya ialah Nabi mengenal para malaikat. Ni saya sebut kat saya di KLCC. Tempat pun saya ingat lagi kat mana saya sebut tu. Di KLCC tu. Saya sebut saya ni, saya tulis. Tulis. Ada beberapa perkara yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikhususkan kepada para nabi yang lain. Yaitu Nabi mengenal para malaikat sekali tengok saja, tanpa perlu bertanya. Jadi kata ana Jibril, kata dia. Dan Nabi Sayyidina Jibril kata, aku datang untuk beri berita gembira kepadamu dengan kesembuhan. Dan Allah akan memberikan kepada kamu dikembalikan istrimu. Dan dimaklumkan juga bahawa istri Nabi Allah Ayub akan masuk syurga Allah Ta'ala. Sayyidatina Rahmah akan masuk syurga karena kesabarannya juga. Dan kemudian kamu akan diberikan kembali dengan hartamu dan juga anak-anakmu. Anak-anak maksudnya akan dilahirkan semula anak. Itu katanya Nabi Ayub alaihissalam ketika mana setelah dia mandi tadi, kemudian
Boleh, boleh. Boleh. Jadi apa ni, panggil apa tadi? Setelah daripada tu, dikembalikan semula kepemudaan beliau. Jadi muda balik. Mandi-mandi Nabi Ayub jadi muda balik. Nabi Ayub wafat umur 93. Dalam riwayat. Nah, sebenarnya kata umur 80. Jadi, waktu dia mandi, setelah mandi tadi, mandi itu, Nabi Sayyidina Jibril kata, kamu hentakkan tumitmu di bumi. Maka Sayyidina Ayub hentak di bumi, keluar air daripada bawah. Dan turun air daripada atas. Air di bahagian bawah tadi keluar air yang jadi belerang. Ayat tu macam belerang. Tapi waktu keluar kepada Nabi Ayub, dikatakan bahawa air tersebut putih, lebih putih daripada salji, nah, lebih manis daripada asal, madu, dan lebih wangi daripada kasturi. Waktu itu. Dan air tadi masih ada sampai sekarang. Orang apa ni di Jordan, ayat tadi dia ada dua bahagian. Satu di bahagian Yahudi, sebelah Yahudi di dekat dengan apa ni bahagian Palestin, mereka buat sempadan. Belah Yahudi satu, dan air tadi juga air matanya mengalir ke Jordan. Ada satu tempat di Jordan namanya Hamah. Di Hamah ni lah apa ni ada air, mata air tadi. Dia panggil macam tu, macam telaga belerang apa ni kolam dekat Legong tu. Ayak panah tu. Kolam ayak panah tu. Jadi macam tu. Dan dibuat tempat rekreasi. Orang pergi mandi kat situ kerana untuk ambil barakah Sayyidina Ayub alaihi salam. Dibuat oleh kerajaan Jordan. Tengah-tengah padang pasir. Tengah-tengah padang pasir lah, dia macam kawasan bergunung. Ada pokok-pokok di situ dan kemudian ditanam di situ. Kepada pasir, kawasan dia bergunung. Dia ada sampai sekarang tempat tu. Dan makam Nabi Allah Ayub, dalam riwayat kata berhampiran dengan tempat tersebut. 5 km daripada tempat air tadi keluar. Sampai sekarang. Dan isterinya juga dimakamkan dekat dengan, isteri Nabi Ayub dimakamkan dekat dengan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah di Jordan. Makam isteri Nabi Ayub, Sayyidatina Rahmah, dekat situ. Nampak? Jadi bila keluar tu, apa ni, Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ni katanya isteri Nabi Ayub sudah pergi. Dia berasa hati dengan Nabi Ayub, dia pergi. Tapi dalam tengah jalan dia rasa sedih. Dia bimbang pula waktu tu dengan keselamatan Nabi Ayub, dia patah balik. Patah balik waktu tu tengok ada seorang lelaki segak dah duduk kat tempat Nabi Ayub tu. Dia pun tak kenal. Dia pun tanya, kamu nampak tak suami saya, Ayub? Dia kata, saya tinggalkan dia, orang tak sihat semua sekali. Nabi Ayub tengok dah, Nabi Ayub kata, kamu tak kenal aku? Dia kata, saya tak pernah tengok. Tapi kamu muka macam Nabi Ayub masa muda-muda. Dia kata, kata aku Ayub. Kata dia. Nabi pun peluk. Dan katanya Sayyidatina Rahmah juga dikembalikan ke pemudaan beliau. Jadi anak dara balik. Ni berkat. Jadi anak muda balik dan kemudian mengandung balik, keluar balik 24 orang tadi. 24 orang anak barulah, keluar balik 24 orang anak beliau. Dan dikembalikan semula harta-harta beliau, rezeki dan diberikan dengan harta yang banyak. Dan waktu ketika Nabi Ayub mandi, di sini disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bainama ayyubu yaghtasilu uryana. Ketika Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang. Ini kata para masyayikh, para ulama sebut fuqaha mengatakan mandi telanjang hukumnya adalah harus. Dalam salah. Mandi telanjang hukumnya harus. Cuma makruh melihat kemaluan sendiri. Melihat kemaluan sendiri harus. Melihat kemaluan sendiri adalah makruh. Mandi telanjang harus. Dia tahu macam mana tu? Atau sudah tengok tu ya. Mesti kan mandi kena tak tengok. Apa ni nama apa? Mirul. Pandai-pandai lah lengok. Baik. Jadi bainama ayyubu yaghtasilu uryanan, sedang beliau mandi dalam keadaan telanjang. Sini mandi telanjang hukumnya harus kata ulama. Kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab. Fa ja'ala yuhthi fi thawbih. Jadi beliau turun jatuh apa ni bawang belalang majarak. Dalam riwayat sebut kata turun hujan belalang. Belalang mah. Belalang mah betul turun. Allah Taala turunkan hujan dalam bentuk belalang mah dan Nabi Ayub kumpul belalang tadi bubuh dalam bajunya. Diambil belalang tadi baru simpan dalam baju. Maka Allah Taala kata kepada Nabi Ayub, alam akun agnaituka amma tara. Wahai Nabi Ayub, takkah aku telah kayakan kamu dengan diberi kesihatan dan semua, kamu ambil lagi belalang bubuh baju pula. Belalang mah. Nabi Ayub kata apa? Bala ya Rabbi walakin la ghina li an barakatik. Ya Allah, memang saya tahu benda itu ya Allah, tapi saya tidak terkaya daripada mengambil barakahmu ya Allah. Jadi di sini kata ulama boleh mengambil barakah hatta dalam bentuk macam tadi. Betul lagi barakahnya para nabi, para wali Allah Taala. Ini yang berbeza kita dengan Wahabi ni. Atau bacaan ni dia tak faham ini. Ni dalil kata Nabi Ayub ambil barakah dengan sesuatu yang Allah Taala anugerahkan. Kalau barakah daripada belalang pun Allah Taala boleh jadikan. Bagaimana dengan wali Allah Taala? Lebih lagi. Jalbil barakah dengan wali, salam dengan mereka, cium tangan. Cium tangan wali bukan cium tangan kita. Ni salam cium tangan Tok Guru, dia cium tangan dia. Salam cium tangan. Cium tangan dia. Tangan Tok Guru dalam tangan dia, dia cium tangan dia. Kamu nak barakah apa ni? Tok Guru tadi pun tak kata dia ada barakah. Faham tak? Tu kena ingat tu. Kadang-kadang disalam oleh murid, murid cium tangan Tok Guru.